Baik, untuk waktu ini saya nak membawa perbincangan kita seorang lagi tamu berada di talian, Brandon Chi. Brandon, Ya, hello. ya Brandon, difahamkan tapak ataupun lokasi ini merupakan Brandon juga pernah ke sana dan Brandon juga dan ianya dimiliki oleh salah seorang rakan rapat Brandon. Mungkin Brandon boleh kongsikan berkenaan dengan keadaan dan bagaimana situasi pada asalnya di campsite tersebut untuk orang ramai lebih faham berkenaan dengan perkara ini, Brandon. Okey, terima kasih tapi for your info saya actually tak pernah pergi campsite tu lagi. Itu campsite tu ialah belong to kawan saya lah. Saya tak berapa, saya hanya pernah tengok campsite dia melalui gambar-gambar sajalah. Saya tak pernah pergi lagi tempat tu. Okey. Aha. Ya, Brandon mungkin boleh dari segi nak berkongsi ataupun melihat di mana Brandon memaklumkan bahawa ianya dimiliki oleh salah seorang rakan karib Brandon sendiri. Mungkin ada update berkenaan dengan pemilik ladang ataupun farm tersebut, camping site tersebut, Brandon? Saya baru dapat tahu case ni baru saja sebab saya pagi tadi semalam saya ada program instructor course bushcraft buat assessment dengan peserta saya. So kita tak tahu apa perkembangan dekat luar. Tiba-tiba Astro Awani telefon, baru saya tengok melalui surat khabar The Star just now. So saya pun tak dapat hubungi kawan saya lagi. Mungkin dia memang busy kat sana sekarang. So saya tak dapat gambaran yang sebenar lah. Kawasan yang melalui surat khabar The Star yang saya baca tadi, nampaknya ada landslide, ada beberapa kematian sudah berlaku. Macam itulah, saya pun tak pasti, saya pun tak boleh bagi keterangan yang berlanjut lah tentang keadaan kat sana sebab saya bukan kat sana lah sekarang. Brandon, sebagai individu yang aktif dalam rekreasi dan juga sering terlibat secara langsung dalam aktiviti-aktiviti rekreasi, bagaimana kita nak memahami situasi ini? Kerana sebagai contoh, kita nampak laluan jalan itu berada di atas dan kemudian cerun yang runtuh dan kemudian ada farm dan juga ada tapak perkemahan, camping site di situ. Bagaimana penilaian lah sebagai individu yang sering melakukan rekreasi dan sebagainya nak memahami berkenaan dengan konteks kejadian yang berlaku dan juga penilaian-penilaian yang perlu dilakukan oleh mereka yang nak bercuti, yang nak berkunjung ke lokasi-lokasi tertentu, terutama ketika musim hujan ini, Brandon. Okey, baik. Boleh. Saya boleh bagi perspektif melalui keadaan common generally lah, keadaan kebiasaan kalau kita nak pergi ke berkhemah ataupun pergi buat outdoor, aktiviti buat outdoor lah. Kita sepatutnya kena menilai persediaan kita kena buat secara betul dulu. Maksudnya ialah kita kena tahu mana kita nak pergi, apa keadaan tempat tu, berapa ketinggian tempat tu, keadaan cuaca kat sana, kawasan tu ada sungai ke, ada gunung kat belakang ke, ada batu ke. Kita kena tahu sikit tentang permukaan bumi kawasan tempat kita nak pergi tu. Itu bukan saja tempat camping dekat ni, tempat mana-mana kita nak pergi. Kita kena ada persediaan dulu untuk tahu keadaan tempat tu. So kita akan lebih bersedia dan kita kena tahu risiko-risiko yang ada di kawasan seperti ini, kawasan yang tanah tinggi ataupun di kawasan tanah rendah yang berdekatan dengan air, sungai, tasik ke pun laut. So kita persediaan untuk pergi ke melawat ataupun pergi berkhemah ke tempat-tempat outdoor ni, kita perlu buat sedikit kena buat penilaian. Mungkin penilaian kita melalui apa maklumat yang kita boleh dapat daripada internet, ataupun orang-orang yang duduk dekat kawasan tu. Kita boleh ambil some certain information dekat dia orang. Mungkin balai polis example, sebelum kita bertolak ke tempat tu. Itu
paling bagus ialah kalau kita ada persediaan kan macam ni. Okey, untuk mengelakkan sesuatu benda yang kita ini benda-benda ni ialah disaster. Kita tak boleh elak benda-benda macam ni kan. Tapi kita kadang-kadang kita boleh avoid certain thing. Okay? Kita boleh avoid lah. Kalau kita tahu kawasan ni ialah kawasan banjir, kenapa kita pun jangan pergi musim hujan ni. Kalau kita tahu tempat di kawasan tanah tinggi, ada banyak cerun-cerun, ada kemungkinan landslide, kita kena berhati-hati. Kita kena tahu keadaan kat sana. Lepas tu jumlah hujan yang turun di kawasan tersebut lah. So, persediaan untuk pergi berkemah ataupun pergi ke kawasan rekreasi ni kita kena buat sebelum kita pergilah, kena tahu sedikit sebanyak. Tapi kalau kita dekat sana, kalau betul-betul berlaku, kita ada lagi risk assessment yang kita perlu buat semasa kita dekat sana nanti. Kita kena menilai keadaan tempat tu sebelum kita buat sesuatu yang perlu. Ya. Brandon, bercakap berkenaan dengan kesediaan nak pergi berrekreasi, bercuti, sebagai contoh di kawasan camping dan sebagainya, keperluan-keperluan asas yang perlu dibawa. Kerana kalau kita sering lihat di dalam TV sebagai contoh, dalam movie, filem dan sebagainya, ada yang macam okey, kalau berlaku tanah runtuh, nak operasi mencari dan menyelamat ini penting kalau ada sebagai contoh whistle. Apa-apa hal kalau walaupun katakanlah separuh badan dah tertindan dengan tanah, tetapi jika kita boleh mencapai sebagai contoh whistle dan sebagainya, boleh membantu assist pihak pasukan mencari dan menyelamat. Dari segi persediaan, barang-barang yang mungkin penting untuk dibawa dalam operasi, dalam camping, terutamanya perkemahan inilah, Brandon. Okey, saya tak nak spesifik sangat tentang kalau kita masuk tuan just now ada tanah runtuh, kita tersekap macam. Saya tak nak go to that kind. Ada banyak perkara boleh berlaku kalau kita accident atau disaster. So persediaan yang penting masa kita nak bawa barang-barang kita. Kalau kita pergi mana-mana lah, kita keluar rumah saja nak pergi outdoor, pergi camping ke, pergi hiking ke, kita perlu ada basic peralatan-peralatan yang penting ni kita kena bawa untuk keselamatan kita sendiri, mungkin untuk selamatkan mungkin kita cedera, kita boleh rawat kita sendiri macam tu. So benda-benda yang penting ni ialah bagi saya first aid kit kita kena bawa. Okay? Peti pertolongan cemas kita kena ada. Kita tahu tahu apa kat dalam dia, tahu macam mana nak guna. Itu penting. Lagi satu, guna saja bukan saja tahu guna. Kita kena ada pengetahuan untuk menggunakan dan merawat lah. Itu penting. Whistle memang penting sekali kena bawa. Whistle. Okay? Selain daripada itu, air. Okay? Kalau you ada GPS, you bawa GPS you. Okay? Kita dekat tropical rainforest, kita ada humidity tinggi, panas, lembap. So kita perlu bawa sunblock ke, topi, lepas tu musim hujan ataupun kita rainforest kita, hutan khatulistiwa kita ni sepanjang tahun boleh hujan, boleh panas, hujan panas. So kita punya raincoat tu sangat penting, baju hujan kita sangat penting. Okay, kasut yang sesuai, pakaian yang sesuai, itu sangat penting semasa kita nak keluar pergi mungkin 1 jam, 2 jam hiking, 3 jam ke. Okay, so on lah. Kalau tengok keperluan kita, berapa lama kita dekat kawasan kita nak pergi berrekreasi. Kalau bermalam, kita perlu bawa yang peralatan untuk bermalam. Kalau untuk day trip, kita day trip. Lepas tu lagi satu ialah torchlight ataupun headlight tu sangat penting. Whistle saja mungkin kadang-kadang tak dengar pun terjatuh hilang ke. So kita ada headlight kita ataupun lampu kita yang kita boleh guna untuk waktu malam ataupun boleh guna untuk buat signal. Okay, untuk signal kecemasan sangat penting. Ini ada beberapa equipment yang perlu ada lah. Lepas tu kalau ada pocket knife macam Swiss Army knife, kalau ada sangat bagus. So, dia ada satu keperluan. So ada kebanyakan keadaan sampai kita kena guna. Kalau kita tersekat dekat tali, mungkin kita nak potong tali, kita ada pisau. Macam tu kegunaan. So
basic equipment ni sangat penting lah. Bagi saya, kalau saya pergi hiking ke macam dekat Taman Tugu kan, Bukit Tugu ni, dia dekat bandar kawasan dia kan, hiking dia. Saya sentiasa bawa benda-benda macam ni. So kita tak tahu keperluan kita kena guna. Mungkin kita tercedera sikit, kita boleh merawat kita sendiri. Pun kawan kita yang cedera, kita boleh tolong. So kadang-kadang hujan, kita perlu pakai rain jacket. Sebab kalau kita tak buat tu, kita mungkin boleh jatuh sakit senang. Banyak lagi benda-benda yang boleh berlaku. Itu pandangan saya lah. Yang paling basic lah kita kena ada untuk bawa semasa kita berrekreasi. Okey. Baik, thank you. Terima kasih Brandon atas perkongsian yang Brandon merupakan Wilderness Medical Associates, individu yang aktif juga dalam bidang rekreasi, berkongsi pandangan dan sudah tentu kita menantikan update serta kemaskini terbaru perkembangan apa yang berlaku di lokasi kejadian.